Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak kongsi dengan anda semua satu filem yang kita tengok 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Macam dah lama je kita tengok, 3 minggu lepas kot. Yalah, sebab tak ada masa nak review pun sekarang ada masa ni. Yang je. Padahal tak pernah buat review. Dah, kita teruskan. So, dia adalah satu filem Bollywood lah. Bollywood lah. Tamil lah, tak apalah. Tajuk dia adalah Mandela. tak ada penis. Tajuk dia adalah Mandela. So, kalau anda dengar tajuk dia Mandela, teringat tak dekat seseorang yang berkulit hitam dekat Afrika? Afrika Selatan. Afrika Selatan. So, kita mesti akan teringat kepada Nelson Mandela. Nelson Mandela. Itu Pemimpin Perdana Menteri something like that. Presiden lah. Presiden lah dekat South Africa tu. Bekas presiden. Tapi ini bukan cerita orang putih. Mandela ni adalah cerita Bollywood, cerita India lah kan. So dia mengisahkan tentang seorang watak yang tak ada nama. Dia tak ingat nama sebenar dia. Dia orang panggil dia Smile. Smile, tapi dia tak ingat nama sebenar dia. Dia tak ingat nama sebenar dia. Dia mencarilah apa nama sebenar dia. Dan sekali dia buat nama baru. Sebab dia nak daftar untuk buka bank. Untuk buka bank, nak daftar tu kena ada IC lah, lebih kurang macam tu kan. Jadi dia tak ada nama, jadi dia mencari nama baru. Iaitu dia ada orang suggest and then last sekali dia pilih untuk pegang nama Mandela. Okay, continue. Okay, kena tahu kenapa dia nak buka bank semua tu. Okay, dia macam ni, kisah hidup dia ni, dia just orang kasta yang bawah. Kita faham kan, India ni salah satu negara yang masih lagi mengamalkan kasta. Maksudnya yang tinggi tu sangat-sangat dihormati, yang rendah serendah-rendahnya memang akan dihina lah kan. Okay, then Mandela ni ataupun Smile, nama dia sebelum dapat Mandela tu orang panggil dia Smile. Sebab ni dia suka senyum. Bukan senyum, dia tutup mulut pun nampak macam senyuman. Adalah susunan gigi ataupun susunan mulut dia tu. Even dia tutup nampak macam dia senyum. Smile. Dia tinggal dengan anak dia lah dekat batang pokok. Kerja dia adalah untuk gunting rambut orang dengan cukur misai semualah. Tapi dia buat itu dekat sebatang pokok tu je. Kat situ dah dia tidur, kat situ dah dia kerja, kat situ makan semua tu. Tapi dia pergi juga dekat rumah ke rumah untuk cari pelanggan dia. Nak kata memang hidup dia melarat kat situlah dengan anak dia. Dengan anak lelaki dia. Okay. And then dia pun ada cita-cita dia nak buka sebuah kedai salon kan. Dan dia pun hasil dia gunting rambut orang tu dengan cukur misai, cukur janggut semua tu, dia dapatlah sedikit duit tu nak buka salon ni, tapi masih lagi tak cukup. And then tempat yang disimpan tu pun ialah hidup pun dekat pokok je kan. Tempat dia simpan tu yang senang orang masuk lah, memang tu buka. Dan suatu malam orang ambil duit dia. Seorang ni pemabuk lah kan, curi duit dia. Dia fikir, kenapa aku masih simpan duit kat sini aku kena simpan duit kat tempat yang lebih selamat. Kat situ ada timbulnya idea dia nak buka bank. Dia nak buka account bank, bukan buka bank. Tapi kita tahulah kenapa dia nak sangat save money. Dia nak buka salon tu. And then dia pergilah jumpa, dia tak pergi bank lagi, dia jumpa dengan orang dekat kawasan tu ada seorang perempuan ni. Perempuan ni dia kerja macam kerani lah kot. Kebajikan. Kebajikan. Mengurusan kebajikan. And then dia kata saya nak buka bank. Tapi tak boleh lah sebab IC pun tak ada. Tanya nama Smile macam tak ni lah. And then dia suruh pergi buat pendaftaran dulu dekat Jabatan Pendaftaran Negara lah. Then dia pergi masa nak pilih nama dia tu, nak daftar nama kena ada nama lah kan. Then dia ada beberapa cadangan. Tengok last sekali orang saja dia nama Mandela. Dia je suka. Kat situ lah dia dapat asal-usul nama Mandela tu. Tapi nak kata kelakar lah cara dia pemilihan tu. Perempuan yang kerja kebajikan tu dengan anak lelaki tu kan. Macam sebut setiap nama yang terpopok dekat pemikiran dia orang. Tapi dengan syarat yang Smile tu, dia kena bersin belakang.
Lepas tu setiap kali sebut nama, dia kena pusing balik dia, and then diorang akan tengok smash ke tak? Kalau smile tu sesuai ke tak dengan nama tu dan muka tu, faham tak? So setiap kali pusing je tak sesuai, setiap kali pusing tak sesuai dengan senyuman dia, macam tak sesuai lah. At last perempuan tu yang cadangkan, berkata bagi nama Mandela. Sempena Nelson Mandela lah, yang macam menolong orang-orang kulit hitam, memperjuangkan hak kulit hitam kan, macam tu. So macam sesuai nama tu dengan dia, and dia pun dengan bangganya ambil nama tu. Dan waktu tu orang kampung macam tak tahu lah dia tukar nama. Sampailah ada satu kejadian yang berlaku dekat kampung tu. Okay, so kampung ni ada konflik ni yang menjadikan cerita Mandela ni. Bagaimana Mandela tu dihidupkan tak? Mandela ni daripada apa orang kata kasta bawah sekali, dia yang last sekali menyedarkan penentu perubahan kampung tu. So kampung tu ada dua pihak dia yang pioner apa? Pencetus. Bukan pencetus rumah. Pioneer. Kat mana tadi? Kampung tu ada dua pihak yang berkuasa lah. Diorang ni adalah anak kepada seorang ayah, tapi ayah diorang tu macam kahwin dua, faham tak? So ada dua isteri. Okay, satu isteri pertama, isteri kedua. Isteri pertama ni daripada puak yang lain kan, macam tu kan? Cakap utara selatan. Utara selatan. Isteri kedua daripada selatan apa? Pihak yang lain. Macam tu lah. Lepas tu diorang lahirkan anak. Setiap seorang dapat ada seorang anak. So kiranya diorang tengah, ayah diorang ni macam sakit, macam dah sampai umur lah untuk turunkan macam bagilah pula kuasa dekat anak-anak diorang. So sekarang nak menentukan mana satu anak yang dapat, yang anak A ke anak B. Dua-dua anak ni pun memang nak dapatkan kuasa tu lah, nak jadi ketua dekat kampung tu. Jadi diorang buat undi lah, pilihan raya macam tu kan. Tengok-tengok seri kan. Bila seri, diorang jadi macam mana ni kan, nak tentukan siapa jadi ketua. Lepas tu diorang nak cari lagi siapa lagi yang boleh boleh jadi undi penentu kemenangan. Undi penentu kemenangan lah. Adalah yang macam fikir nak ambil undi orang ni, undi pihak lawan masuk kat diorang. Ada juga fikir macam tu kan. Sampailah diorang dapat tahu Mandela ni dah ada IC. Faham tak? Maksudnya Mandela tu dah layak mengundi. Yang sebelum ni Mandela tu diorang panggil just untuk cuci jamban, untuk cuci cukur. Macam diorang pandang rendah lah kat Mandela tu. Sampailah diorang tahu Mandela ni boleh menentukan siapa yang akan jadi ketua. So apa diorang buat kat Mandela? Jadi kena tahu dulu kenapa ada je dalam kampung tu orang yang dia undi berkecuali. Faham tak? Maksudnya undi tak nak reveal lagi dia nak undi yang mana. Tapi bila dah tahu macam tu, geng-geng utara dengan selatan ni dah suruh orang-orang yang macam ni, orang-orang yang katanya tak ada pendirian ni, suruh keluar daripada kampung. Tapi my turn Mandela pun sama juga. Sebab dah tak ada orang-orang yang neutral ni dah kena halau keluar kampung, jangan tak boleh mengundi semua tu. Dia orang ingat dah seri. Kita nak buat macam mana ni? Rupanya datang seorang pegawai daripada Pejabat Pendasaran Negara, kata okey, kita ada seorang lagi pengundi baru berdaftar, iaitu Mandela tadi lah. Okey, then kita tak sempat lah sebab orang-orang yang lain kita dah halau dah. Sebab jadi kita nak ambil undi yang mana untuk kita menang. Jadi nak tak nak dia orang kena pujuk Mandela ni untuk undi antara selatan ataupun utara. Kan? Jadi banyaklah tawaran tu yang ditawarkan. Selatan tawarkan, utara pun tawarkan, semata-mata nak dia undi antara salah satu. Dia tak boleh undi dua-dua, undi salah satu. Yang Mandela tu daripada tak ada apa kan, daripada just sebatang pokok dengan cermin buruk lah untuk dia sikat-sikat ataupun potong rambut pelanggan dia, sampai macam mewah, ada TV, ada katil kan. Dia boleh buka salon tu sampai dia orang ni buat salon untuk dia. Semata-mata nak ambil hati Mandela tu untuk undi lah kan. Tapi bila dah jadi macam tu, Mandela ni dia ada satu part dia jadi macam dah lupa diri. Dia cakap, orang ni bagi kat dia, orang ni bagi kat dia, orang ni bagi kat dia kan. Selatan bagi kat dia, utara bagi kat dia. Jadi dia rasa macam aku ni boleh guna. Dia ingat dia boleh gunakan utara selatan ni untuk dia dapat kemewahan. Tapi utara dengan selatan, orang-orang utara
pemimpin utara dengan pemimpin selatan ni pun pandai. Dia bagi tu untuk diorang menang je, tapi kena Sementara sokong. waktu je. Sehinggalah satu part Mandela pun dia rasa macam dilema. Aku dah rasa macam tak sepatutnya aku buat macam ni. Dan anak dia dah bagi teguran. Ayah jangan buat macam ni. Kan? Sebab dia tak nak kerja dah. Dia macam kalau tak sebelum tu dia dengan anak dia pagi lagi dah pergi kat rumah ke rumah nak cari mana siapa yang nak perlukan potong rambut ke apa kan. Tapi sejak dapat barang daripada pihak selatan dengan utara tu, dia relax, bangun pagi tengok dah ada makanan. So macam tak payahlah nak kerja hari tu kan. Dia relax je. Sebab tu anak dia pun jadi macam marah dengan dia sampai tinggalkan dia kejap. Dan sehinggalah satu part tu yang menyedarkan Mandela dia tak boleh nak buat macam ni, dia tak boleh nak berterusan macam ni. Mempergunakan selatan apabila utara. Anak dia kena bunuh. Bukan kena sakit. No. Sakit. Sakit. Dia tak bunuh, dia tak mati. Lama dah tengok lupa dah. Dia tak mati, dia just sakit. Tapi apa yang buat dia? Diorang buat juga. Utara ke buat ke selatan tak buat. Macam tu. Yang dia rasa kerana dia anak dia jadi mangsa. Jadi dia rasa macam benda ni dia menyedarkan. Sehinggalah satu hari tu orang adalah satu suara kat dia kata kat Mandela ni, Mandela kau minta apa pun orang akan bagi. Kenapa kau tak minta adakan tandas untuk kami? Macam orang-orang kasta bawah ni dia orang ni buang air besar kat pokok je kan. Waktu tu subuh. Lepas tu ada orang perempuan pula susah nak pergi sebab ada budak-budak lelaki nakal kacau kat situ. Ini dengarlah suara tu kata kau minta apa pun orang akan bagi. Kenapa kau tak minta untuk kebaikan rakyat? Kat situ point dia sebelum ni Mandela ni minta untuk kebaikan diri dia, di kepentingan diri dia. Dia tak fikir orang sekeliling dia. Sehinggalah suara tu kata, kenapa kau tak minta tandas untuk kami buang air besar kan? Memudahkan. Kalau tengok filem awal-awal tu pun cakap pasal tandas. Dia memang ada isu tandas tau kampung tu. Sampai kan diorang baru buat satu tandas, tapi sebabkan diorang nak berebut selatan ke utara yang layak untuk gunakan tandas tu dulu. Sampai kan diorang gaduh. Sampai hancur lah balik tandas tu. Dan kat situ lah Mandela mulai kesedar, selama ni dia minta tu hanya untuk memuaskan diri dia. Betul. Orang-orang lain, rakyat-rakyat yang lain mesti susah kan. Dan dia minta je. Lepas tu barulah dia minta buat jalan, dia minta adakan lampu jalan kan. Satu-satu. Ada sekolah. Semua tu kalau kita faham, jalan, sekolah, lampu jalan, benda tu adalah bukan untuk diri dia. Adalah untuk rakyat. Satu kampung. Besar lagi rakyat lah. Air. Kan mula-mula dia kata penuhkan tangki tu dengan air, saya nak mandi tau. Lepas tu dia dah naik atas, lepas tu orang kata pergilah mandi, yang penting undi dia kan. Lepas tu dia kata buka paip tu, pastikan air tu mengalir dekat paip tu. Lepas tu semua rumah dapat air. Yang mana sebelum ni diorang kena beli air tu tau. Tapi bila Mandela dah bagi arahan tu, diorang semua satu kampung dapat air free. Macam Jadi yang kata semua undi yang dia minta tu, dia akan untuk memenuhi kehendak penduduk-penduduk kampung. Dia dah tak untuk diri dia. Sehinggalah hari mengundi, masa tu kempen masih lagi seri. Maksudnya kawan ni, contohlah kawan ni 200, selatan 200, utara pun 200. Jadi undi Mandela ni penting lah. Jadi Mandela minta apa pun orang bagi. Sebelum ni Mandela minta untuk diri dia, sekarang ni dia minta jalan, nak buat sekolah, nak minta air dekat rumah tu semua untuk kepentingan penduduk kampung tu. Sehinggalah tiba hari mengundi, bila penduduk kampung tu dah terima sekolah, air, diorang dah rasa macam diorang undi tu bukan lagi kerana atas dasar duit tau. Diorang rasa kau dah jalankan tanggungjawab. Sehingga satu scene tu diorang pergi kan, pihak selatan dia bagi duit suruh undi, pihak utara pun bagi duit. Dia macam merasuah lah pada rakyat kampung. Aku bagi kau duit ni, nanti hari pilihan raya kau kena undi aku. Tu kena faham tu. Kenapa diorang waktu hari pilihan, waktu mengundi tu, diorang macam berfikir, aku mengundi ni bukan sebab aku dapat duit, tapi sebab aku dah dapat khidmat yang patut diorang dapat tu. Sekolah ke, jalan ke, lampu ke kan. Bagi diorang dah dapat apa yang diorang nak.
Then buat apa lagi duit tu kan. Jadi satu scene tu diorang lepas saya mengundi contohlah kan, pihak selatan suruh mengundi dia, and then diorang pergi dan diorang akan undi pihak selatan. Tapi duit yang telah diberi tu diorang pulangkan semula dekat dekat ketua orang tu. ketua selatan. Dia lalu kat kereta ketua tu, dia kata nah ambil balik. Sampai satu rasa macam dia malu lah, rasa macam aku selama ni kalau aku buat kerja orang akan undi aku. Jadi tak perlulah duit tu. So kat situ kita nampak cash is not king. Okay, tiba pula satu pihak ni Mandela waktu tu dia mengundi, dan pihak selatan dengan pihak utara tanya dia bila dia keluar mengundi kan, diorang tanya dia, kau undi siapa? Dia kata undi dia tak beritahu, rahsia. Then dia balik ke rumah dia kat pokok tadi tu. Then pihak selatan dengan utara ni pun diorang tunggu keputusan nak mengundi, keputusan undi siapa yang menang. Jadi diorang masa tu, sementara tu diorang upah pihak selatan upah pembunuh, pihak utara pun upah pembunuh. Nak bunuh Mandela tu lah. Sebab kalau diorang kalah, diorang nak bunuh Mandela. Siapa yang kalah lah. Diorang bagi macam-macam tau kat Mandela. Diorang tahu yang penentu undi tu adalah Mandela. Jadi kalau pihak diorang yang kalah, diorang faham lah yang Mandela dah memberi undi kat pihak lagi satu. So diorang memang dah prepare dah nak bunuh. Dan kena faham yang anak Mandela tu sakit. Sebab tu lah dia macam ugut Mandela lah. Macam kalau tak bagi undian tu, diorang akan bunuh terus. Diorang sampai nak bunuh lah. Saya takut lah. Okay, then bila dah Mandela balik rumah, adalah geng selatan dengan geng utara datang. Diorang tak sentuh Mandela lagi. Diorang tak kacau Mandela lagi. Sebab diorang tengah tunggu keputusan undian. Siapa yang kalah, pihak yang kalah tu akan bunuh Mandela. Okay, then sampailah satu part tu, datangnya ketua, ayah kepada bila ayah pada ketua selatan kan, tadi kata ayah dia kahwin 2 orang kan, dapat anak antara di selatan dengan anak dengan isteri utara ni. Then dia ayah ketua ni, ayah dia mesti dia ketua sebab tak ada keputusan lagi pilihan raya tu. Dia datang jumpa Mandela. Dan juga pihak selatan dengan utara ni pun hantar pembunuh untuk membunuh Mandela. Bagi pihak yang siapa yang kalah lah. Jadi just prepare je pengumuman tu kan. Dan hari tu kalau ikutkan Mandela akan mati. Confirm mati. Sebab mesti ada dalam pilihan raya, mesti ada siapa yang menang siapa yang kalah kan. Jadi kita tunggu siapa yang menang siapa yang kalah, dan adakah Mandela mati. Sebab ending dia memang cukup beri kita nilai yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bersih sebagai pengundi. Kita ada kuasa yang sangat-sangat kuat. Tengok scene ni. Okay, tengok. Tapi ramai je kot yang dah tengok cerita ni. Tapi cerita tu memang banyak pengajaran yang kita boleh dapat. And then tak sia-sia tunggu sampai pengakhiran dia apa. Tapi tu lah, kalau kita tengok balik, itulah hakikat politik kot. Memang akan ada macam tu. Maksudnya adanya rasuah kan, adanya pihak yang terpinggir, ada pihak yang terover-over pula dapat kenikmatan kan, macam tu lah. So siapa yang macam mana dianugerahkan untuk menjadi ketua, jadilah ketua yang baik. Even memang susah untuk menjadi ketua yang baik kan, nak senangkan hati semua orang tak mudah. Tapi still amanah yang diberi kena galas dengan baik. Okay. Dah. Okay, jangan lupa tengok cerita Mandela dekat Netflix ada? Netflix ada. Kat mana lagi ada? Netflix kot dekat ni. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum.